Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi, pembacaan kitab Al-Adhkar siri yang ke-27 bersama dengan saya Umar Aziz. Kita mohon maaf kerana kita tak dapat berkongsi ilmu pada hayati Quran pada pagi tadi, namun kita berharap sedikit sebanyak perkongsian yang mampu kita lakukan, moga-moga ini menjadikan Allah redha dengan kita, Allah terima amalan kita dan Allah istiqamahkan kita. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya mohon maaf kita lambat sedikit bersiaran kerana sedikit sebanyak persiapan untuk bersiaran tadi. Sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan sahabat-sahabat, Kak Galid Spirit, Aminah Hitam, Kak Maria Hajino, Kak Zaliha, Bunga Lawang, Kak Rahila, Nurul Hidayat, Zuriat M. Hashim, Salma Wahid, Maskana Abu Bakar, Nurzima Hasbullah, kemudian Cikgu Kapten Norizita Rifin, Ziana binti Husin Nab, Ummi Zayhadi, Kak Safiyah, Habibah Abdul Aziz, Rani Idris, Aiman Afif, Kak Karimah, kemudian Kak Marina Nurdin, Zan Ahmad, Izzah Saleh dan juga Rosnani Kiyah, kemudian Habibah Abdul Aziz, Linina Baharum, Nurhayati Yahya, Zabariyah, kemudian Nurazia Mukhtar, Siti Mazura dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Bagaimana suara saya? Adakah suara saya jelas? Adakah video saya jelas? Kalaulah ada tersangkut, kalaulah ada suara yang terputus, saya mohon maaf kerana memang ada sedikit masalah line internet di rumah saya. Namun kita berharap perkongsian ini sedikit sebanyak mendatangkan manfaat untuk saya dan juga setiap daripada kita. Mohon tak rakan-rakan yang lain kerana mungkin ada yang sangka tidak ada kelas sebab saya pun tak sempat nak war-warkan. Tadi bila discharge daripada Avicenna, ada beberapa urusan yang perlu dilakukan. Maka hari ini kita dah tiba pada muka surat yang ke 78. Adakah betul kita berada pada muka surat 78? Mohon sahabat-sahabat terangkan di ruang komen muka surat 78. Alhamdulillah ramai yang kata jelas. Cikgu Kapten Rani Idris daripada Kelantan, Bukit Naga, kemudian daripada pelbagai tempat ramai yang kata jelas. Alhamdulillah. Lalu terima kasih sahabat-sahabat. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mohon sahabat maklumkan, adakah kita daripada muka surat 78? Saya harap ianya adalah betul. Kerana kita dah baca muka surat 77 betul, riwayat 35 kita dah baca, 36 kita dah baca dan 37 pun kita dah baca dengan Al-Fadil Ustaz Raihan Abdul Aziz setakat mana yang saya dengar pada hari Ahad baru ini. Lalu kita berada pada muka surat 78.
Jom kita buka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kitab kitab Al-Adhkar yang asal. Lalu kebanyakan daripada sahabat-sahabat mempunyai kitab Al-Adhkar ini. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Adhkar, boleh sahaja tekan pada link yang ada di ruang komen. Jom kita perhatikan apakah kata Imam Nawawi selepas daripada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menerangkan daripada muka surat 69. Kalau kita perasan daripada muka surat 69, maka kita nampak di sini Imam Nawawi telah meletakkan tajuk zikir yang tidak terikat pada waktu. Lalu ia tidak terikat, kita digalakkan untuk zikir sebanyak-banyaknya. Lalu ada zikir seperti subhanallah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, taqdis subuhun kudus, ataupun hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Zikir-zikir yang mana kita dah belajar daripada muka surat 69 sampailah 77, yang mana Imam Nawawi letakkan apa yang kita dah belajar dengan Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, dengan Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih, dengan Ustaz Raihan Abdul Aziz, dengan Ustaz Ruslan Muhammad, sebagai zikir yang tidak terikat dengan waktu. Lalu itu adalah zikir-zikir yang tidak terikat dengan waktu. Lalu bermula daripada muka surat 78 adalah zikir-zikir yang mana terikat dengan waktu, zikir-zikir yang terikat dengan waktu. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah pada muka surat 78, sekarang saya akan memulakan perbahasan dalam kitab ini yang saya akan nukilkan sesuai dengan realiti kehidupan manusia secara umum. Lalu manusia secara umum dia bangun daripada tidur, dia buat urusan-urusan seterusnya. Lalu sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka beliau nak kongsikan tentang zikir-zikir yang ada kaitan dengan realiti manusia secara umum. Secara umum, inilah yang manusia buat, inilah yang manusia lakukan daripada bangun tidur, makan, bermusafir, menaiki kenderaan dan sebagainya. Sebab itu kata Imam Nawawi pada muka surat 78 baris yang kedua, saya mulakan dengan zikir ketika bangun daripada tidur. Maka ini adalah permulaan dia. Ketika mana Imam Nawawi telah terangkan zikir yang tak terikat dengan waktu, ini adalah zikir-zikir yang terikat dengan waktu. Bangun tidur, makan, sebelum makan, lepas makan, menaiki kenderaan, masuk rumah, keluar rumah, datang bulan yang baru. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau suka untuk mulakan dengan zikir bangun daripada tidur. Apa yang manusia patut ungkap dan baca ketika mana bangun daripada tidur. Lepas tu zikir-zikir apa yang Imam Nawawi akan bawakan, doa apa yang Imam Nawawi akan bawakan. Maka di sini kata Imam Nawawi, kemudian secara berturutan, lalu apa jua keadaan yang manusia buat selepas dia bangkit daripada tidur secara berturut-turut sehinggalah tidur semula pada malam hari. Lalu sepanjang hari, apa yang kita nak baca, apa yang kita nak zikir, apa yang kita nak doa, Imam Nawawi akan terangkan daripada bangun tidur sampailah tidur semula. Dan kemudian kata Imam Nawawi di hujungnya, kemudian ketika bangun pada malam hari dan tidur selepasnya, semoga Allah memberikan taufik. Maka ini adalah cara susunan yang Imam Nawawi tekankan di sini. Beliau mulakan dengan bangun daripada tidur. Sebab itu kita nampak bab yang kedua, zikir ketika mana bangun daripada tidur. Imam Nawawi mulakan daripada bangun tidur sampailah kita tidur balik. Zikir apa kita nak buat, kita akan mula baca satu persatu, fasal demi fasal, bab demi bab. Dan kemudian barulah ketika mana bangkit daripada tidur disebabkan mimpi, disebabkan sesuatu, apa zikir kita nak baca. Maka inilah cara susunan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Adakah jelas so far?
Saya harap penerangan ini adalah jelas. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini, kata Imam Nawawi, bab yang kedua, bab ma yaqulu idza stayqadha min manamih, zikir ketika mana bangun daripada tidur. Lalu ketika mana bangun daripada tidur, apa yang kita nak ungkapkan, apa yang kita nak bacakan. Lalu kalaulah kita dah tahu, amalkan. Kalau belum amal, dan kalaulah kita tak tahu, kita cuba untuk mempelajarinya. Jom kita baca hadis yang pertama, hadis yang ke-38. Kata Imam Nawawi, rawaina fi sahihai imamail muhaddithain Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari wa Abil Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi radhiyallahu anhuma. Kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan di dalam dua kitab sahih, dua imam. Siapakah mereka berdua? Imam-imam ahli hadis. Yang pertama Imam Bukhari. Apakah kunyah Imam Bukhari? Abu Abdullah. Siapakah nama Imam Bukhari? Muhammad. Siapakah nama ayah Imam Bukhari? Ismail. Lalu Muhammad bin Ismail, nama atuk Imam Bukhari. Ibrahim, nama moyang Imam Bukhari adalah Mughirah. Lalu ini kita dah baca, kita dah belajar tentang Imam Bukhari bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Itu adalah nama penuh Imam Bukhari. Dan imam yang kedua yang kita ambil hadis ini daripada kitabnya adalah kunyahnya Abul Husain. Siapakah nama beliau? Muslim. Siapakah nama ayah beliau? Hajjaj. Dan siapakah nama atuk beliau? Muslim balik, iaitu Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu ini kali kedua kita belajar nama penuh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu Imam Nawawi pun menghormati Imam Bukhari dan Muslim. Beliau gelar dan panggil kedua ini, walaupun ilmu dia cukup tinggi Imam Nawawi, beliau panggil dengan gelaran Imamail Muhaddithain, Imamail Muhaddithin. Dua orang imam daripada kalangan para muhaddithin, Imamail Muhaddithin. Siapakah mereka? Iaitu Imam Bukhari, yang mana nama penuh beliau adalah Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Dan siapakah nama penuh Imam Muslim? Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu adakah sahabat-sahabat boleh ingat? Kita selalu sebut Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, tapi ini nama penuh beliau. Bukanlah wajib hafal, tidak, supaya kita boleh panggil mereka dengan gelaran hormat, dengan gelaran nama mereka. Ini adalah kedua imam yang mana dikenali sebagai Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu Imam Bukhari dan Imam Muslim, begitu juga kalaulah kita lihat di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik, oleh Abu Dawud, oleh An-Nasai dan juga oleh Ibnu Majah. Maka riwayat yang ada dalam Bukhari Muslim ini ada juga dalam riwayat Imam Malik, Muwatta Imam Malik, ada juga dalam riwayat Abu Dawud, Nasai dan juga Ibnu Majah. Daripada siapa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita dah belajar nama asal Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Sahar, dengan Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri pada pertemuan hari Sabtu yang lalu, bahawa Nabi SAW bersabda. Apakah sabda Nabi SAW? Nabi mengajar kepada kita kepentingan untuk membaca doa ketika mana bangun daripada tidur. Maka sabda Nabi SAW, kita baca dia punya matan dan terjemahannya. Sabda Nabi SAW, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Sabda Nabi SAW, syaitan mengikat tengkuk salah seorang daripada kalian ketika tidur dengan 3 ikatan. Lalu syaitan ikat. Para ulama hadis berbeza pendapat. Ada yang mengatakan syaitan ikat secara realiti, secara hakiki, memang dia ada ikat sesuatu.
ada yang diterjemahkan di sini sebagai tengkuk, ada yang menterjemahkan sebagai ubun-ubun. Lalu memang syaitan ikat, kerana dalam sepotong riwayat yang lain menyebut ala ra'si ahadikum, maka syaitan ikat. Sama ada pendapat pertama mengatakan syaitan ikat secara hakiki, secara hakiki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu ada yang kata kitab Keluaran Lama, maka boleh rujuk kita menggunakan kitab intim, ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Okey, terima kasih kepada yang share nama Imam Bukhari dan Muslim. Maka sabda Nabi SAW, syaitan mengikat tengkuk ataupun mengikat kepala ataupun mengikat ubun-ubun. Pandangan pertama mengatakan secara realiti memang syaitan ikat. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, maksud ikatan itu adalah syaitan menguasai. Syaitan menguasai. Maka ada dua makna, sama ada makna hakiki memang syaitan ikat betul-betul ke sesuatu, ataupun makna majazi, iaitu syaitan menguasai dengan bisikannya, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, kerana syaitan menguasai untuk membisik pada manusia. Maka diikat. Dia katakan, sabda Nabi SAW, yadribu ala kulli uqdah makanaha. Setiap kali dia ada 3 ikatan. 3 ikatan menunjukkan betapa banyaknya dia berusaha untuk menjadikan manusia tak bangkit. 3 ikatan, bukan 1, tetapi 3 ikatan yang diikat pada kepala manusia, tengkuk manusia, pada ubun-ubun manusia. Sama ada ikatan hakiki ataupun ikatan yang memberi maksud dia menguasai manusia. Setiap kali dia ikatkan, sabda Nabi SAW, yadribu ala kulli uqdah makanaha. Sabda Nabi SAW, dia akan katakan bagi setiap ikatan di tempatnya. Setiap kali dia nak ikat itu, dia akan ungkapkan, alaika lailun tawilun farqud. Apakah ucapan dia? Kamu masih memiliki malam yang panjang, tidurlah. Jangan bangun malam, bahkan jangan bangun subuh, jangan bangun. Maka setiap kali diikat itu, dia akan baca, dia akan bisik pada manusia, kerana syaitan memang kuat dalam bisikan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Lalu dia akan bisikkan setiap kali diikat, alaika lailun tawil, malam masih panjang, farqud, tidur. Maka kita pun tidur, tak bangun. Bangun untuk buang air boleh, tapi tak boleh untuk beribadah. Bangun pada waktu itu untuk perut lapar boleh, tapi tidak untuk beribadah. Bangun pada waktu itu kerana mungkin elektrik terpadam boleh, tapi tidak untuk ibadah, kerana dibisikkan begitu pada manusia supaya manusia tidur dan manusia tidak bangun daripada tidur. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inistayqadha, maka maka jika dia bangun, iaitu manusia yang telah diikat pada tengkuknya, dalam sebahagian riwayat menyebut kepalanya ataupun ubun-ubunnya, ketika mana dia bangun daripada tidur, sabda Nabi SAW, wa zakarallaha, dan dia pada waktu itu berzikir kepada Allah. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dia ungkapkan apa-apa pujian pada Allah, sama ada doa bangun tidur ataupun apa-apa ingatan pada Allah, ataupun seperti mana amalan Nabi daripada Abdullah bin Abbas, dia membaca penghujung surah Ali Imran, dia baca apa-apa. Maka pada waktu itu sabda Nabi SAW, in hallat uqdah, satu ikatan akan terbuka. Lalu bila dia membaca zikir kepada Allah, satu ikatan akan terbuka. Maka ini adalah tajuk yang Imam Nawawi bawakan di sini, pentingnya bangun daripada tidur mengingati Allah. Sebab bila diingat Allah, maka pada waktu itu akan terbukalah satu ikatan. Di sini para ulama menyebut, ada tak orang yang mana ketika mana dia buat amalan sebelum tidur dia tak kena ikatan? Ada yang berpendapat semua orang akan diikat oleh syaitan. Semua orang akan diikat supaya dia tidur lena, supaya dia malas dan supaya dia tidak bangun malam. Namun ada juga pandangan yang mengatakan orang yang membaca ayatul kursi
dia akan selamat. Bahkan Imam Bukhari membawakan hadis ini pada tajuk barang siapa yang solat isyak berjemaah. Lalu kalaulah sesiapa yang solat isyak berjemaah, dia akan selamat. Lalu sebab itu ada yang berpandangan barang siapa yang melakukan sesuatu amalan seperti mana yang Nabi sabdakan, dia akan selamat. Namun ada juga mengatakan tidak, semua kena ikat. Lalu apabila dia buat 3 benda, maka barulah pada waktu itu dia akan terselamat daripada ikatan tersebut. Sabda Nabi SAW, apabila dia bangun, lalu dia berzikir kepada Allah, lalu sama ada doa bangun tidur. Sebab itu disebabkan perkataan ini, Imam Nawawi bawakan hadis ini pada pentingnya untuk bangun daripada tidur dengan berzikir mengingati Allah. Maka terbukalah satu ikatan. Sabda Nabi SAW, fa in tawadda'a ilhallat uqdah. Sabda Nabi SAW, apabila dia berwuduk, satu lagi ikatan terbuka. Lalu bila dia berwuduk, dia bangun daripada tidur, dia ambil wuduk, maka terbukalah ikatan yang kedua. Sabda Nabi SAW, fa in salla, apabila dia solat. Apabila dia solat. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah menyebut apa jua solat 2 rakaat. Apa jua solat 2 rakaat. Lalu para ulama berpendapat sama ada solat 2 rakaat sebelum yang mana Nabi biasa buat sebelum tahajud, iaitu solat pembuka qiyamul lail, ataupun kalaulah pada waktu itu dia bangun lewat solat qabliyah subuh. Apa jua solat, maka apa jua solat 2 rakaat, maka terbukalah ikatan yang ketiga. Sabda Nabi SAW, apabila dia solat, semua ikatan terbuka sehingga dia bangun dalam keadaan fa asbaha nashitan tayyiban nafs, maka bangunlah dia dalam keadaan cergas lagi tenang. Maka daripada sini kita nampak sebenarnya barang siapa yang memulakan harinya dengan ingatan pada Allah, ianya akan ada kaitan dengan kesihatan tubuh badan dia. Sebab Nabi SAW sebut, lalu solat kat situ boleh apa jua solat. Boleh apa jua solat 2 rakaat. Boleh apa jua solat 2 rakaat. Bahkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah menyebut apa jua solat 2 rakaat. Maka di sini Nabi SAW bersabda, apabila semua ikatan terbuka, semua ikatan terlepas, maka pada waktu itu bangunlah dia pada waktu pagi. Fa asbaha, bangunlah dia pada waktu pagi dalam keadaan cergas dan tenang. Dalam keadaan cergas dan juga tenang. Nasyitan, cergas, semangat. Tayyiban nafs, jiwanya gembira, jiwanya tenang. Daripada sini juga kita nampak bahawa ikatan yang syaitan lakukan itu boleh meninggalkan kesan kepada tubuh badan, tubuh badan rohani kita dan jasmani kita. Sebab nanti kita akan baca, kalaulah tidak akan jadi malas, akan jadi lesu. Lalu daripada nasyitan menunjukkan pada waktu itu tubuh badan zahir. Tayyiban nafs menunjukkan pada waktu itu tubuh badan rohani dalaman. Lalu dengan kita baca zikir, kita berwuduk, dengan kita solat, barulah 3 ikatan tadi terbuka yang syaitan dah ikat setiap kali kita tidur. Di sini sahabat saya nakkan untuk catat, kata para ulama, kata Ibnu Allan dalam kitabnya Futuhatul Rabbaniyah. Kata Ibnu Allan, tidak semestinya syaitan ikat pada tidur malam sahaja. Tidak. Sebab itu tidak disebutkan di sini pada waktu malam. Walaupun disebutkan di sini alaika lailun tawil, tetapi kata para ulama, kerana kebiasaannya pada waktu itu manusia tidur malam. Namun hakikatnya pada bila-bila manusia tidur. Petang dia tidur, syaitan ikat dia. Tengah hari dia tidur, syaitan ikat dia dengan 3 ikatan. Maka bayangkan berapa banyak ikatan yang kalaulah kita tidak berdoa, ikatan itu kekal ada pada tubuh badan kita. Menjadilah kita lesu, menjadilah kita tidak bermaya, menjadilah hati kita gundah gulana. Sebab itu sabda Nabi SAW, orang yang mana terbuka semua ikatan-ikatan pada anggota badan dia, sabda Nabi SAW, fa asbaha, maka berpagilah dia, bangunlah dia dalam keadaan nasyita, cergas. Tubuh badan jasmani dia cergas. Tayyiban nafs, dalam keadaan pada waktu itu tenang hatinya.
lalu kena istiqamah amalkan. Jangankan pula sebelum ni tak pernah buat, tiba-tiba baru buat sekali, rasa tak cergas pun, rasa jiwa tak tenang pun, kena istiqamah untuk amalkan. Sebenarnya Nabi berkata benar dan setiap sabda Nabi SAW adalah benar. Lalu kalaulah pada waktu itu dia tak buat ataupun dia tak buat semuanya, sabda Nabi SAW, wa illa, kalaulah ketiga-tiga ikatan tadi tak terbuka, hanya dua je contoh, hanya dengan dia berwuduk dan pada waktu itu dia solat 2 rakaat, hanya 2 sahaja, ataupun kadang-kala tiga-tiga tak terbuka, dia bangun lewat, dia pada waktu itu memang kebiasaannya tak solat subuh, maka sabda Nabi SAW, wa illa, kalaulah ketiga-tiga ikatan syaitan ini tidak dibuka, asbaha, maka dia akan bangun pada waktu pagi, khabithan nas, dalam keadaan lesu. Dalam keadaan lesu. Khabithun nas maksudnya hatinya lesu, hatinya, dirinya tak gembira. Dalam keadaan lesu. Kaslan, itu dalaman dia lesu, bahkan luaran dia bagaimana? Kaslan, dalam keadaan malas. Maka ini kita nampak betapa pentingnya untuk mulakan hari kita dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat penting. Nampak kecil baca doa bangun tidur, nampak kecil membaca penghujung surah Ali Imran, seperti mana juga amalan Nabi SAW. Nampak penting untuk ungkapkan apa jua ingatan pada Allah. Nampak kecil, tetapi sebenarnya sangat-sangat penting. Ini 3 benda yang akan membuka 3 ikatan syaitan. Itulah dia ingat pada Allah, sama ada dengan doa-doa bangun tidur, yang kedua berwuduk, dan yang kedua solat 2 rakaat. Sebaik-baiknya adalah solat malam dan sekurang-kurangnya adalah solat sunat qabliyah, kata para ulama. Maka ini adalah riwayat yang ke-38 daripada muka surat 78 kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu apa doa dia Imam Nawawi bawakan? Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini kata Imam Nawawi daripada riwayat Bukhari, manakala riwayat Muslim pula menyampaikan hadis yang sama maksud dengan kalimah qafiyah ras, bermakna batas akhir kepala bahagian belakang ataupun tengkuk. Ada sedikit perbezaan makna. Lalu kita nak baca apa? Jom kita belajar doa-doa ketika mana bangun daripada tidur. Riwayat yang ke-39. Lalu ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Ustaz, bagaimana dalam haid? Kita dah sebut dalam haid. Kalaulah zikir tak ada masalah. Ada yang bertanya dalam haid, di manakah persoalan dalam haid? Siapa ingat muka surat berapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah belajar sebab kita sekarang ni berada pada muka surat 78. Kita dah belajar dah, tak ada masalah zikir dalam waktu haid. Kita dah belajar pada muka surat 62. Maka ada yang bertanya tadi, dalam haid bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun terlepas dah mana pertanyaan tadi. Lalu kepada yang bertanya, kita dah belajar pada muka surat 68. Bukan 68, minta maaf, pada muka surat 62. Fasal menerangkan tentang hukum berzikir ketika mana dalam keadaan hadas. Maka boleh, tak ada masalah. Zikir ketika mana dalam keadaan hadas, tak ada masalah. Bahkan ayat Al-Quran yang sudah diniatkan menjadi zikir, seperti mana penghujung surah Ali Imran, walaupun di ayat Al-Quran, tapi ianya telah menjadi zikir, ataupun ayatul kursi, maka tidak menjadi masalah. Saya nak terangkan balik dengan detail panjang. Ianya sahabat boleh rujuk pada muka surat 62. Imam Nawawi telah terangkan. Kalaulah ada sahabat-sahabat yang tertinggal, maka pada waktu itu boleh untuk rujuk video-video yang lama. Cuma ni sebab saya pun baru keluar hospital, ada video yang saya belum update kat YouTube, tapi ada dekat Facebook, boleh rujuk pada video-video yang lama. Lalu kalaulah ada yang baru join, mungkin ada beberapa perbahasan yang tak faham, maka sebenarnya kita dah tiba muka surat 78. Kita dah tiba pada muka surat 78, sebab itu perbahasan yang lalu boleh rujuk pada tempatnya.
Lalu Imam Nawawi bawakan hadis-hadis berikut. Doa apa nak baca bangun tidur? Ini dia. Banyak doa yang kita boleh baca bangun daripada tidur. Doa yang pertama, kata Imam Nawawi dalam Sahih Al-Bukhari, Huzaifah ibn al-Yaman dan Abu Dzar Jundub bin Junadah meriwayatkan berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka di sini apakah sabda Nabi SAW? Sabda Nabi SAW, Allahumma SAW, ketika mana mahu berbaring di tempat tidurnya, ketika mana Nabi nak tidur, Nabi SAW akan membaca, kita baca yang bahasa Arab, bismikallahumma ahya wa amut. Sama-sama sahabat ikut, bismikallahumma. Lagi sekali, sama-sama ikut walaupun saya tak boleh dengar, bismikallahumma ahya wa amut. Lalu ini antara salah satu riwayat dan ini yang dibawa oleh Imam Nawawi. Ada lagi riwayat-riwayat yang lain yang mana kita akan baca kemudian. Sebab kita sekarang ini sedang mempelajari riwayat bangun daripada tidur. Adapun doa ketika mana nak tidur, nanti Imam Nawawi akan bawakan. Lalu apakah doa dia? Yang di sini Imam Nawawi bawakan daripada riwayat Huzaifah ibn al-Yaman dan juga Abu Dzar al-Ghifari Jundub bin Junadah yang ada dalam Sahih Bukhari, bismikallahumma ahya wa amut. Ada dengan lafaz yang sedikit berbeza. Nanti kita akan belajar pada tempatnya. Tapi baca doa tidur ni jangan pula tidur sekarang. Kita tengah asar ni, lepas asar. Jangan pula kita tidur sekarang. Kemudian sabda kata Abu Dzar al-Ghifari dan juga Huzaifah ibn al-Yaman, ketika mana bangun, baginda membaca, sama-sama kita ikut, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu amalkan, tampalkan. Kalaulah tak hafal, tampalkan dekat shilling. Buka mata je, terus baca. Tampalkan dekat bilik anak-anak. Buka mata je, terus baca. Macam saya ada satu masalah. Saya kadang-kala lupa nak sedekah. Terutamanya, saya nak sangat mengamalkan sedekah waktu subuh. Lalu kadang-kala saya lupa. Bahkan kerap lupa. Lalu isteri saya minta, saya minta isteri saya untuk ingatkan. Lalu apa dia buat? Dia tampal dekat tangga. Lalu bangun je daripada tidur, ketika mana nak pergi bilik air, ketika mana nak pergi solat, kat situ nampak besar-besar kertas, jangan lupa sedekah subuh. Maka kat situ menjadi istiqamah. Lalu tampal besar-besar, buka mata je dekat shilling tu nampak alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu ramai orang hafal. Dia bukan masalah hafal, dia masalah istiqamah pada amal. Anak-anak kita yang belajar kat pasti pun hafal, tapi istiqamah amalkan itu satu perkara yang lain. Banyak benda dalam hidup kita tahu. Kita tahu salat fardu tu wajib, tapi kita tak mampu nak buat. Kita tahu kadang-kala qiyamul lail itu Nabi sangat suka, Allah sangat suka, tetapi pada waktu itu kita tak buat. Kita suka, kita tahu berbakti pada ibu bapa itu sangat penting, tapi waktu mereka hidup kita tak buat sebaiknya. Bila dah tak ada, barulah kita pada waktu itu teringat. Lalu kadang-kala tahu benda lain, tetapi nak amalkan itu perkara yang lain. Lalu sebab itu amalkan. Dan bukan sekadar tidur bangun pagi subuh je. Semua setiap kali bangun tidur kena amalkan. Lalu ianya bukan sekadar pada waktu pagi je. Dalam kuliah tidur, kan kadang-kala waktu kita pergi duduk kat masjid kuliah panjang, macam Mega Live ni 3 jam, tengah-tengah tu tertidur. Bangun tidur je, baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu bukan sekadar tidur pada waktu malam saja, apa jua tidur waktu dalam kuliah pun kita baca. Tapi janganlah baca kuat-kuat. Kalaulah dekat masjid dan surau, orang tahu kita tidur. Tapi amalkan ketika mana setiap kali kita tidur, sama ada tidur malam ataupun tidur siang. Moga Allah anugerahkan kita dengan
istiqamah. Banyak sebenarnya yang kita nak terangkan, namun cukuplah itu. Riwayat yang ke-40, muka surat yang ke-79. Riwayat yang ke-40. Apakah lagi? Apa tadi doa dia? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebarluaskan. Ada yang bertanya soalan? Kalau banyak kali bangun, ya baca. Sebab setiap kali kita bangun, kita tidur balik, baca lagi. Lalu bagusnya bila dah bangun tu jangan tidur dah, kita ibadah ataupun kita berzikir dan sebagainya. Tapi kalau dah tidur balik, maka baca lagi dan lagi. Okey, seterusnya yang ke-40 dalam kitab Ibnu Sunni. Apakah kitab Ibnu Sunni? Amalul yaumi wal lailah, amalan siang dan malam. Lalu itu kitab Ibnu Sunni, Amalul yaumi wal lailah, Amalul yaumi wal lailah, dengan sanad yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum falyakul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi." Lalu ini dalam riwayat Abu Hurairah yang dinukilkan oleh Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah. Amal maksudnya amalan, al-yaum maksudnya siang hari, lailah malam hari. Maka ini doa yang kedua. Kalaulah ada yang tak tahu, maka hafal. Dan kita dah belajar, dah Imam Nawawi tegaskan, sekurang-kurangnya amalkan seumur hidup sekali. Lagi bagus kita amalkan sentiasa. Kerana kita kalaulah ada 10 doa, kita amalkan 10 lagi bagus. Tapi kalaulah tak mampu, kita amalkanlah seumur hidup kita sekali. Apa doa dia? Jom kita baca. Alhamdulillah. Sama-sama sahabat ikut. Alhamdulillah alladzi lagi sekali. Alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi. Lagi sekali. Alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi. Okey. Lalu doa yang kedua, adakah dah hafal? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi. Lalu bolehkah kalaulah kita dah hafal doa yang pertama, tulis pula doa yang kedua. Biar shilling kita itu penuh dengan doa. Buka mata je terus baca. Itu kalau kita tidur baring. Kalau kita tidur mengiring, dekat tu kita tampal, dekat sliding door kita, tingkap ataupun dinding sebelah kanan ataupun kiri kita. Kalaulah kita tidur meniarap, kalaulah ada orang yang tidur meniarap, maka tampalkan dekat atas tilam tu. Buka-buka mata je terus nampak. Ini doa yang kedua. Apa tadi doa yang pertama? Itu kebanyakan orang hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apakah doa yang kedua? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Apakah terjemahan dia? Maknanya apa? Maknanya ada dalam buku. Ada dalam buku. Apakah maknanya? Segala puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, zat yang radda alayya ruhi, telah mengembalikan ruhku kepadaku. Allah kembalikan. Ada orang waktu di ketika mana dia meninggal, dia tidur, Allah tarik roh dia. Dia tidur itu adalah tidur yang berterusan. Tidurnya adalah tidur yang tak kembali. Lalu bayangkan bagaimana kalaulah kita tidur tanpa mengingati Allah. Kita tak baca doa sebelum tidur.
Maka sebab itu ada orang yang mana ketika mana dia tidur, rohnya tidak dikembalikan. Lalu sebab itu ketika mana kita bangun daripada tidur, kita sebut alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah, zat yang telah mengembalikan kepadaku rohku. Yang kedua, wa'afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku. Afiah ni bukan menyelamatkan. Afiah ni maksud dia kesihatan. Afiah, kebaikan. Lalu Allah berikan afiah, Allah berikan kebaikan, Allah berikan kesihatan, Allah berikan jagaan. Ada orang ketika mana dia tidur, bangun daripada tidur terus lumpuh. Ada orang begitu. Tapi segala puji bagi Allah yang mana Allah masih lagi berikan nikmat sihat. Masih lagi berikan nikmat sihat. Nikmat sihat sangat luar biasa. Saya dalam keadaan ketika mana kaki sakit ni, ya Allah, syukurnya nikmat kaki. Dulu boleh bawa kereta, setiap kali bawa kereta tak langsung hargai nikmat boleh bawa kereta. Tadi nak naik tangga sebab dekat bawah tak ada line. Tadi nak naik tangga, isteri papa dengan gunakan tongkat sampai semput-semput. Sebelum ni naik tangga tak pernah bersyukur pun Allah bagi nikmat kaki. Itu baru satu kaki. Lalu sebab itu kita bangun daripada tidur, wa'afani fi jasadi. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku ataupun memberi kebaikan pada tubuhku, memberi afiah kepada tubuhku, memberi kesihatan kepada tubuhku. Dan yang ketiga, wa azinali bi dzikrihi. Semua tu kembali kepada alhamdulillah. Semua perkataan ini kembali kepada alhamdulillah. Macam contoh, wa azinali bi dzikrihi, ai alhamdulillahillazi azinali bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang mengizinkan aku berzikir kepadanya. Bukan senang bangun tidur tiba-tiba nak ingat Allah, bukan senang. Banyak orang bangun tidur dia termamai-mamai. Banyak orang bangun tidur dia buka handphone terus. Banyak orang bangun tidur pada waktu itu dia buat benda entah apa-apa. Lalu kita boleh baca doa bangun tidur, boleh ingat Allah bangun tidur, bukan kerana kita hafal, bukan kerana kelebihan daripada kita. Segalanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebab itu kembalikan pada Allah. Power tak doa ni? Sangat power. Mengingatkan kita kepada Allah. Sama-sama kita baca, alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhinali bi dzikrihi. Adakah sahabat-sahabat dah hafal? Lalu kalaulah belum hafal tak mengapa, cuba malam ni tidur letakkan buku Al-Azkar ni sebelah. Kalaulah tak boleh nak tulis, letakkan sebelah muka surat yang ke-79. Bangun-bangun pagi dia terus buka baca doa. Paling kurang seumur hidup sekali kita amalkan. Lalu boleh doa yang kedua ni? Boleh, insya-Allah. Doa yang ketiga sebenarnya kita dah biasa baca. Doa yang ketiga. Apakah doa yang ketiga? Riwayat 41 dalam kitab yang sama. Kitab apa? Kitab Amalul Yaumi wal Lailah oleh Ibnu Sunni. Sama macam riwayat 40. Tapi ini daripada Aisyah, tadi daripada Abu Hurairah. Baginda Nabi SAW bersabda, ma min abdin yaqulu inda raddillahi ta'ala ruha. Sabda Nabi SAW, seorang hamba, ma min abdin, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan ketika mana Allah mengembalikan rohnya. Apa yang dia ucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dah baca dah riwayat ini dengan Ustaz Roslan. Cumanya waktu itu secara umum Ustaz Roslan terangkan riwayat secara umum. Sebentar kita buka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana riwayat ni kita dah baca? Sebentar. Muka surat yang ke-72. Muka surat 72, riwayat yang ke-20. Nak beli mana buku tu, boleh tekan pada link yang ada di ruang komen. Boleh tekan pada link yang ada di ruang komen. Boleh copy link tersebut dan boleh tekan pada
link tersebut. Boleh tekan pada link tersebut. Maka di sini apa sabda Nabi SAW? Ini doa yang ketiga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita dah baca dah doa ini, zikir ini pada muka surat 72. Di situ ada kelebihannya yang lain. Namun boleh juga dibaca ketika mana bangun daripada tidur. Maka sabda Nabi SAW, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah kelebihan dia? Sabda Nabi SAW, ketika Allah mengembalikan rohnya, akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah, Masya Allah. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita nampak di sini, ini doa yang ketiga, zikir yang ketiga, zikir yang ketiga. Bolehkah kita amalkan? Boleh. Jom baca sama-sama. Kita dah hafalkan kerana kita dah belajar pada muka surat 72 zikir ini dengan Ustaz Roslan. Apakah dia? Sama-sama kita baca. La ilaha illallah. Sama-sama ikut. Wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ini apakah kelebihan dia? Bila dibaca waktu bangun tidur. Adapun baca 10 kali pada riwayat muka surat 72, itu kelebihan dia lain. Ini baca ketika mana bangun daripada tidur. Sebab itu Nabi sebut, bila Allah kembalikan roh dia, iaitu bila dia bangun daripada tidur. Adapun baca 10 kali yang kita belajar dengan Ustaz Roslan, itu kelebihan dia lain. Seolah-olah dia memerdekakan hamba daripada keturunan. Itu kelebihannya adalah lain. Ini kelebihan dia lain, bangun daripada tidur. Maka sebab itu sabda Nabi SAW, ini doa yang ketiga. Lalu apakah doa yang pertama? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu Nabi SAW amalkan bila Nabi bangun daripada tidur. Kita dah baca tadi. Doa yang kedua, yang mana riwayat daripada Abu Hurairah. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Kemudian Allahumma salli sayyidina Muhammad wa adzinali bi dzikrihi. Itu doa yang kedua bangun daripada tidur. Doa yang ketiga, kelebihannya kalau dibaca bangun daripada tidur, waktu itu Allah ampunkan dosa-dosanya. Maksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak diampunkan kecuali dengan taubat. Maka dosa-dosa kecil kita pun banyak. Maka dosa-dosa kecil walaupun sebanyak buih di lautan, Allah ampunkan. Apakah doa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh ke boleh? Semua azam insya-Allah. Siapa yang azam nak amalkan tiga-tiga doa ini? Siapa yang azam nak amalkan tiga-tiga doa ini? Maka sebab itu sabda Nabi SAW, maka akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Lalu ini adalah doa yang ketiga. Ada doa yang keempat, doa yang kelima, doa yang keenam, dan doa yang ke-7. Doa yang keenam. Ada lagi 3 doa bangun daripada tidur. Sebenarnya banyak lagi doa-doa yang lain. Ketika mana bangun daripada tidur, kita dah belajar 3. Ada lagi 3. Penting tak penting kita baca doa? Sangat penting. Kerana kita waktu tidur diikat dengan ikatan oleh syaitan. Maka ikatan pertama hanya akan terbuka apabila kita mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta maaf, nafas saya semput sikit. Semput sikit pada petang ni. Mungkin kerana naik tangga kot. Naik tangga sebab terjengkit-jengkit tadi tu yang semput sikit. Nanti insya-Allah esok kita akan sambung daripada muka surat 79. Saya cuba untuk segerakan insya-Allah, sebab saya target satu hari kita boleh baca 2 muka.
Itu adalah target saya. Satu hari moga-moga kita boleh baca 2 muka. InsyaAllah kita akan cuba baca dengan taklah laju, kita tak nak laju, dan kita nak sahabat-sahabat boleh baca bersama doa-doa itu. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Ini adalah doa-doa bangun daripada tidur, fasal yang kedua, muka surat yang ke-79. Ada lagi beberapa ratus muka surat, insya-Allah kita akan baca sedikit demi sedikit. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kekuatan untuk kita amalkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh tekan pada link yang diberikan di ruang komen. Setiap hari jam 6 petang kita jumpa insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih kerana meluangkan masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Kita tengok kalaulah esok saya larat, saya akan buat hayati Quran. Kalaulah esok saya larat insya-Allah. Kalaulah tidak, kita cuba permulaan ini satu program dulu, iaitulah program hamba ilahi insya-Allah. Minta maaf di atas segala kekurangan. Moga Allah istiqamahkan saya dan setiap daripada kita. Yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz. Doakan saya cepat sembuh sepenuhnya, dan moga-moga doa yang sama kembali kepada sahabat-sahabat semua. Boleh search Telegram Kuliah Ummah Aziz untuk yang belum join. Jumpa lagi.